yang di-Pertuan Agong memberitahu Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bahawa beliau tidak perlu melalui proses undi percaya di Dewan Rakyat, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Beliau berkata Perdana Menteri memberitahu perkara itu kepadanya ketika mesyuarat kabinet pertamanya. Sebenarnya ketika Perdana Menteri menghadap Tuanku, beliau mendapat perkenan Tuanku bahawa beliau tidak perlu mengadakan undi percaya. Saya tahu kerana Perdana Menteri beritahu saya perkara ini semasa mesyuarat kabinet pertama kami, katanya dalam sidang media. Wan Junaidi berkata, berdasarkan pandangan peribadi, Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa tertinggi kepada Agong untuk melantik Perdana Menteri berdasarkan siapa yang baginda percaya mempunyai kepercayaan majoriti ahli parlimen. Merujuk kepada 114 ahli parlimen yang menyokong Ismail turut mengesahkan sokongan mereka kepada Agong, katanya tidak menjangkakan ada dalam kalangan mereka yang akan mengubah pendirian dalam waktu terdekat. Perubahan ini mungkin boleh berlaku dalam masa 6 atau 7 bulan, tetapi sekarang dalam tempoh singkat ini apabila Perdana Menteri baru menduduki kerusinya, saya tidak fikir mereka akan menarik balik sokongan mereka. Terdahulu dilaporkan usul undi percaya tiada dalam agenda mesyuarat Dewan Rakyat yang akan bersidang minggu depan. Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil yang baru menerima aturan urusan mesyuarat Parlimen untuk persidangan itu berkata, terdapat usul memilih timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat dan membahaskan titah Agong. Walaupun Ismail tidak menyatakan secara jelas sama ada beliau akan menguji sokongannya di Dewan Rakyat, Peguam Negara Idrus Harun pada Sabtu lalu dilaporkan berkata tiada keperluan mengadakan undi percaya terhadap Perdana Menteri baru di Parlimen. Jika keabsahan Ismail masih perlu diuji mana-mana pihak selain Agong, katanya ia bermakna kuasa mutlak Agong boleh diatasi pihak lain. Dalam perkembangan lain, Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata pembaharuan yang dicadangkan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kepada pembangkang ketika cuba mempertahankan pentadbirannya masih akan dipertimbangkan oleh pentadbiran baru, kata Menteri Undang-Undang. Transformasi kerajaan yang saya sebut ialah berlandaskan apa yang disebut oleh Muhyiddin semasa membuat tawaran kepada pihak Pakatan Harapan. Saya akan kaji semua cadangan-cadangan yang dibuat beliau itu, termasuklah memendekkan penggal perkhidmatan Perdana Menteri, dan yang kedua untuk melihat undang-undang anti lompat parti, dan ketiga laksanakan undi 18, katanya. Namun desakan ahli Parlimen UMNO Pengerang Azalina Othman Said untuk pelaksanaan recall election mungkin tidak begitu lancar. Wan Junaidi menyatakan bahawa cadangan Azalina adalah dalam bentuk usul persendirian. Dia berkata jika diterima ia boleh dimasukkan ke dalam aturan mesyuarat Parlimen. Bagaimanapun terpulang kepada Parlimen sama ada ia akan menjadi keutamaan atau tidak. Sebagai anggota eksekutif, saya tidak perlu campur tangan dalam urusan Parlimen, katanya. Secara konvensional, urusan kerajaan akan selalu diutamakan berbanding usul bukan kerajaan atau usul persendirian. Ini bererti bahawa tanpa campur tangan kerajaan untuk mengutamakan usul itu, ia mungkin tidak akan dibentangkan. Recall election dilihat sebagai alternatif untuk mencegah ahli parlimen lompat parti. Recall election atau pilihan raya pecat memungkinkan para pengundi untuk memecat ahli parlimen yang mereka rasakan telah gagal dan menggantikannya dengan calon baru.